النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Saudara-saudara kaum muslimin sekalian, diminta segala kesalahan daripada kata-kata wahai subhanallah dan menurut riwayat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barang sesiapa dikatakan ketika hadis sedang khutbah kalau memperingatkan sahabatnya dengan kemudian saya itu akan saya lupakan Al-Jum'ah oleh Tuhan kemudian bagaimana taat mudah-mudahan itu diketahui oleh saudara Allah insyaallah. الحمد لله القائل الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم
فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Surah An-Nisa ayat 59 bermaksud, wahai orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulil amr, yakni orang yang berkuasa dalam kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah, yakni berselisihan dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada kitab Allah, yakni Al-Quran dan As-Sunnah Rasulnya, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula keseluruhannya. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita meningkatkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bersungguh-sungguh melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan ketakwaan yang dibina pada hari ini mampu untuk membentuk diri kita menjadi insan yang saleh dan memperoleh syurga Allah di akhirat kelak nanti, insya-Allah. Mimbar Jumaat pada hari ini akan menyentuh berkenaan tajuk zikir yang memberi kesan di hati. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, iblis dan syaitan sangat membenci terhadap golongan manusia yang taat dan patuh kepada Allah, patuh kepada perintahnya. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala melaknat iblis kerana tidak mahu sujud kepada Nabi Adam, lalu iblis telah berjanji untuk menyesatkan zuriat keturunan manusia hinggalah datangnya hari kiamat. Allah Subhanahu wa ta'ala membenarkan permintaan tersebut dan menjanjikan neraka Jahannam bagi manusia yang mengikut jejak langkah iblis dan syaitan. Maka disebab itulah iblis dan syaitan senantiasa berusaha untuk menyesatkan umat manusia. Zikrullah adalah merupakan salah satu daripada jalan menutup dan menyekat tipu daya syaitan dan iblis. Ia merupakan suatu pintu yang sangat istimewa untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana boleh diamalkan dalam apa jua keadaan. Para ulama bersepakat bahawa hukum berzikir seperti bertasbih, bertahmid, bertakbir, berselawat, berdoa dan seumpamanya adalah harus, sama ada di dalam hati maupun melalui lisan, meskipun seseorang itu berada dalam keadaan tidak suci, seperti berada dalam keadaan hadas kecil ataupun hadas besar. Al-Quran merakamkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala agar memperbanyakkan amalan zikir, kerana amalan mengingati Allah ini merupakan penawar terhadap penyakit hati dan mampu memberikan unsur ketenangan jiwa kepada seseorang. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, sebagaimana yang telah pun dibacakan di awal khutbah tadi, alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman, wa tatma'innu qulubuhum, dan hati mereka menjadi tenteram dengan zikir Allah. Ala bi zikrillah, ingatlah hanya dengan zikir Allah tatma'innul qulub, hati akan menjadi tenang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bercerita tentang suatu kisah yang beliau dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang kisah sekumpulan malaikat yang ditugaskan untuk turun ke muka bumi ini mencari ahli zikir. Apabila kumpulan malaikat berjumpa dengan kumpulan ahli zikir, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan supaya dicatat apa jua permintaan mereka. Setelah itu kumpulan malaikat ini diperintahkan untuk
berkawal, berkumpul di langit dunia. Dan di sinilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kata-kata di antara kumpulan malaikat tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada kumpulan malaikat tersebut, apakah yang dilakukan oleh ahli zikir ini? Maka kumpulan malaikat menjawab, yang mereka itu bertasbih, bertakbir, bertahmid dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala bertanya lagi, apakah yang ahli zikir itu minta? Maka kumpulan malaikat itu menjawab bahawa mereka memohon syurga Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala bertanya, apakah yang mereka mohon untuk dielakkan? Kumpulan malaikat menjawab bahawa mereka bermohon untuk dijauhkan daripada neraka. Pada setiap pertanyaan itu Allah Subhanahu wa taala bertanya, adakah ahli zikir ini nampak Allah? Nampak syurga dan neraka tersebut? Kumpulan malaikat ini menjawab, jika mereka dapat melihat Allah Subhanahu wa taala, melihat syurga dan neraka, nescaya mereka akan lebih bersungguh-sungguh berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di penghujung hadis ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawa Dia telah memberi keampunan kepada kesemua mereka yang berada dalam kumpulan ahli zikir tersebut. Tiba-tiba ada satu malaikat yang berkata kepada Allah bahawa daripada kalangan ahli zikir itu ada seseorang yang bukan dari kalangan mereka, akan tetapi dia hanya melalui dan singgah sebentar ke dalam majlis tersebut kerana mempunyai hajat yang lain. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman bahawa orang itu juga diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya kerana berada bersama-sama dalam kumpulan tersebut. Masya-Allah. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika memulakan hadis ini menukilkan bahawa ahli zikir yang dimaksudkan dalam hadis ini ialah mereka yang melaksanakan zikir sama ada secara berseorangan, bersendirian ataupun secara beramai-ramai. Majlis zikir yang dikira sebagai majlis zikir itu hendaklah mengandungi zikir tasbih subhanallah, takbir Allahu akbar, tahlil la ilaha illallah dan tahmid alhamdulillah. Ibnu Hajar juga menyatakan pandangan yang menyatakan bahawa orang yang berhimpun lalu mengagungkan Allah, membaca Al-Quran, berselawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam serta berdoa untuk mendapatkan kebaikan di dunia dan juga di akhirat, mereka juga termasuk dalam pengertian yang merujuk kepada majlis zikir. Sidang Jumaat yang dimuliakan Allah sekalian, berdasarkan kepada hadis ini maka jelas bagi kita bahawa amalan zikir ini mempunyai kedudukan yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang mengingati Allah adalah mereka yang hatinya hidup dan berfungsi dengan baik. Hati mereka tunduk menyerah kepada Tuhannya, kerana itu adalah maksud dan tujuan utama manusia diciptakan. Seseorang yang melakukan amalan zikrullah itu sama ada secara bersendirian ataupun secara berkumpulan, maka mereka akan mendapat keutamaan, akan mendapat kedudukan yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sama sekali berbeza dengan segelintir umat Islam pada hari ini yang meninggalkan amalan berwirid dan menolak amalan zikir secara berjamaah. Hari ini kita melihat ada segelintir para jamaah yang terus bangun meninggalkan saf salat setelah selesai salat, menunaikan salat fardu secara berjamaah. Mereka meninggalkan amalan berwirid selepas salat, sedangkan ia adalah merupakan amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat-sangat dituntut. Bahkan setiap wirid yang dibaca bersama-sama dengan imam itu masing-masing mempunyai ganjaran pahalanya yang tersendiri dan sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Misalnya terdapat sebuah hadis daripada seorang sahabat bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Beliau pernah mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, orang-orang yang kaya mendapat pahala yang banyak,
Mereka salat seperti kami salat. Mereka berpuasa sama seperti kami berpuasa. Mereka mempunyai lebihan harta yang mereka boleh bersedekah dengan harta berkenaan, sedangkan kami tidak mempunyai harta untuk kami bersedekah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Abu Dzar, maukah kamu jika aku ajarkan beberapa kalimah yang boleh menyamakan darjat kamu dengan orang-orang yang sudah mendahului kamu, dan orang-orang yang datang sesudah kamu tidak akan dapat menyamai kamu kecuali sesiapa yang beramal seperti amalan kamu ini." Abu Dzar berkata, "Tentu sekali wahai Rasulullah." Baginda bersabda, "Hendaklah kamu bertakbir Allahu Akbar setiap kali selepas salat sebanyak 33 kali, bertahmid Alhamdulillah 33 kali, bertasbih Subhanallah 33 kali, dan kamu melengkapkannya dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka dosamu akan diampunkan walaupun sebanyak buih di lautan." Hadis ini hadis riwayat Al-Imam Abu Dawud. Pada masa kini, ma'asyar muslimin rahimakumullah, banyak amalan-amalan zikir yang dilakukan secara berjemaah, dan ianya sama sekali tidak bercanggah dengan syariat Islam. Bahkan amalan-amalan ini sangat bertepatan dengan maksud majlis zikir yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amalan-amalan seperti wirid selepas salat berjemaah, bacaan surah Yasin, bacaan surah Al-Kahfi dan surah Al-Mulk, bertahlil, bertadarus Al-Quran, berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesemua ini adalah bentuk-bentuk zikir yang telah lama dilaksanakan dalam masyarakat Islam di negeri kita ini, negeri Johor. Ini bermakna berwirid dan berzikir secara berjemaah ini bukanlah suatu amalan bid'ah sebagaimana tuduhan segelintir pihak. Ia bahkan merupakan amalan yang selaras dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang telah pun diceritakan dalam hadis. Sesungguhnya bid'ah yang ditolak itu adalah amalan yang tidak selari dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan bertentangan dengan syariat Islam. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, maka sebagai suatu kesimpulan bagi mengakhiri khutbah pada kali ini, mimbar ingin mengajak para jemaah sekalian supaya kita membangunkan jiwa, membangunkan hati kita agar terus istiqamah dalam mengamalkan zikrullah sebaik-baiknya, sama ada secara lisan maupun dalam hati. Orang yang istiqamah dengan amalan zikir akan dikabulkan apa jua permintaannya, apa jua hajatnya, dan pahala mereka akan dicatat oleh para malaikat sepanjang berada dalam majlis zikir. Kedudukan mereka akan diangkat kepada kedudukan yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini kerana zikir yang dilakukan secara berterusan mampu menjadi penawar kepada penyakit-penyakit hati. Selain itu juga umat Islam diingatkan agar berhati-hati dalam memilih kumpulan zikir ini, agar ianya selari dan selaras dengan ahli sunnah wal jamaah. Rujuklah pihak berkuasa agama sekiranya keliru di dalam hal tersebut. Mari kita mulakan langkah kita selepas ini dengan istiqamah duduk sebentar selepas salat berjamaah. Jangan terus hindar meninggalkan kumpulan salat berjamaah. Berwiridlah bersama-sama dengan imam. Mudah-mudahan dengan amalan tersebut kita semua mendapat ganjaran, mendapat keampunan dosa daripada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 191. Ba'a'udzu billahi minasyaitonir rajim. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار.
yang bermaksud yaitu orang yang menyebut dan mengingati Allah ketika berdiri, wa qu'uda ketika duduk, wa ala junubihim atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, lalu berkata, wahai Tuhan kami, tidaklah engkau menciptakan benda-benda ini dengan sia-sia, maha suci engkau, maka peliharalah kami daripada azab api neraka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. آمين يا موفق الطائعين وفقنا لطاعتك أجمعين وتب علينا وعلى المسلمين واغفر ذنب من يقول أستغفر الله العظيم أستغفر الله. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iqraran bi rububiyyatihi wa irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan sayyidul bashar sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi mattasalat aynun bi nadharin wa udhunun bi khabar. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha fima amar wantahu amma nahakum anhu wa zajar. Wahai hamba Allah, ingatlah bahawa dunia ini adalah tempat tumpangan untuk sementara. Akhirat jumalah sebenar-benar tempat yang kekal untuk selama-lamanya. Oleh itu marilah kita bertakwa kepada Allah untuk mendapatkan kebahagiaan serta menyelamatkan diri kita daripada siksaan api neraka. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat ke-56, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat yang memberi segala penghormatan dan kebaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Marilah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah meridai khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an, Sayyidina Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala an, Sayyidina Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala an, Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an, dan sahabat-sahabat baginda yang sama-sama berjuang menegakkan agama Allah yang maha suci ini radhiyallahu ta'ala anhum. Seterusnya kepada bapa saudara junjungan kita Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, cucunda baginda Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu ta'ala anhuma, putri-putri baginda Sayyidatina Fatimah Az-Zahra dan lain-lainnya radhiyallahu ta'ala anhum, isteri-isteri baginda Sayyidatina Khajidah, Sayyidatina Aisyah dan lain-lainnya radhiyallahu ta'ala anhum, kepada sekalian keluarga, sahabat-sahabat, pengikut-pengikut sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, dan yang menuruti mereka itu dari semasa ke semasa hingga ke hari kiamat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunkanlah sekalian kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Ya Allah, peliharakanlah akidah kami yang berlandaskan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, aliran Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Ya Allah, pelihara, lindungi, jauhi dan selamatkanlah apalah kiranya diri kami ini, zuriat keturunan kami, keluarga kami dan umat Islam keseluruhannya daripada apa jua bala dan bencana, wabak dan penyakit, segala mara bahaya, kesusahan dan keburukan. Ya Allah, kurniakan kemuliaan dan kesejahteraan kepada mereka yang berjihad dan menafkahkan hartanya ke jalan-Mu, seperti pembayar-pembayar zakat, pewakaf-pewakaf dan seumpamanya,
Ya Allah, kurniakanlah taufik dan hidayah, kekuatan, kesejahteraan dan pertolongan kepada ketua-ketua negara Islam dan raja-rajanya, khasnya kepada Abdakal Haris al-Syariati As-Sultan Ibrahim ibni Al-Mafhum As-Sultan Iskandar, Sultan yang dipertuan bagi negeri dan jajahan takluk Johor Darut Ta'zim, kepada Raja Dar Sofiyah binti Al-Marhum Sultan Idris Shah Bermansur Johor, kepada Tengku Ismail ibni Sultan Ibrahim Tengku Mahkota Johor, dan Cik Puan Besar Khalidah binti Mustamam, dan Tengku Iskandar ibni Tengku Ismail Raja Muda Johor, pada putra-putra dan putrinya, kerabat-kerabat diraja dan rakyat sekalian. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin waqdhuril kafara wa mubtadi'is sayyi'ah wal musyrikin wa kullaman huwa aduwwun lid-din. اللهم فرج هموم المسلمين واقض الدين عن المدينين واحسن خلاص المسجونين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخيا وسائر بلاد المسلمين آمين يا رب العالمين. اللهم أدخلنا وذرياتنا ووصولنا وفروعنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمجاهدين والمستضعفين في كل مكان وخصوصا في بلاد فلسطين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى واليتامى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. هيا على الصلاة هيا على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.